اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 40, baris yang kedua daripada bawah. Muka surat 40, baris yang kedua daripada bawah. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه آمين. Sekalian perbuatan manusia, sekalian perbuatan manusia, dan setengah daripada mungkinat perbuatan manusia, segala perbuatan manusia yang ikhtiariyah. Maka padanya, pada segala perbuatan manusia yang ikhtiariyah, khilaf 3 mazhab. Khilaf 3 mazhab. Khilaf ni benda ni. Faham tak khilaf tak? Jadi bahasa kita dah khilaf tu. Khilaf 3 mazhab, 3 aliran. 3 mazhab, 3 mazhab ni aliran lah mazhab ni. Mana 3 mazhab? Yang pertama mazhab ahli sunnah. Kemudian di bawah tu yang kedua mazhab Jabariyah. Kemudian di bawah lagi tu yang ketiga mazhab Mu'tazilah. Mazhab ahli sunnah wal jamaah, mazhab Jabariyah, mazhab Mu'tazilah. Jabariyah, Mu'tazilah dipanggil mazhab juga, aliran-aliran, tapi mazhab yang terpesong. Ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Adapun kita khilaf pada permasalahan fiqh kepada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Itu mazhab ahli sunnah wal jamaah belaka tu, mazhab ahli sunnah. Ini 3 mazhab. Mazhab kedua mazhab Jabariyah, mazhab ketiga mazhab Mu'tazilah. Ini 2 mazhab, 2 aliran yang terpesong. Dan setengah daripada mungkinat segala perbuatan manusia yang ikhtiariyah. Ini kita ambil satu-satu. Baca dulu sekali lalu, kita undur balik, kita ambil satu-satu. Dan setengah daripada mungkinat. Mumkinun satu, mumkinat banyak. Mumkinun ni mim kaf nun, tu bahasa Arab. Mumkinun perkara yang boleh ada dan boleh tak ada. Mumkinun ni perkara yang terima ada, terima tak ada. Mumkinun ni jaizun ke sama je lah. Jaiz ni
barang yang harus ada, harus tiada. Mumkinun ni barang yang boleh terima ada dan juga terima tiada. Itu mumkinun, jaizun sama. Jadi apakah dia mumkinun? Perkara yang boleh ada dan boleh tiada ni. Mumkinun ni selain daripada yang wajib ada dan selain daripada yang mustahil ada. Mana yang wajib ada? Zat Allah dan sifat-sifat Allah. Itu wajib ada. Mana yang mustahil ada? Anak Allah contohnya, isteri Allah contohnya, Tuhan yang kedua contohnya. Itu perkara yang mustahil nak ada. Jadi yang wajib ada zat Allah dan sifat Allah. Yang mustahil nak ada anak Allah dan isteri Allah. Selain daripada tu mungkinlah. Apa dia? Manusia, malaikat, jin, dunia, akhirat, syurga, neraka, langit, bumi, binatang, kayu, batu. Tak payah bilang lah. Ada ni. Jadi mungkinun ni perkara yang terima ada, terima tiada. Ada boleh terima, tiada boleh terima. Macam kita kan, dulu tiada, akal boleh terima. Sekarang ada, iyalah, adalah sekarang. Nanti tiada, boleh terima pula tiada. Adapun zat Allah, sifat Allah wajib ada. Akal tak terima nak kata tak ada. Itu zat Allah dan sifat Allah. Anak Allah, isteri Allah, mustahil akal tak terima nak kata ada anak. Mustahil akal tak terima nak kata ada isteri. Tu pandai ni. Jadi selain daripada yang wajib ada, selain daripada yang mustahil nak ada, mungkinlah. Dipanggil jaizun. Apa jaiz? Wajib perkara yang mesti ada zat Allah dan sifat Allah. Mustahil perkara yang tak terima nak ada anak Allah, sifat Allah. Jaiz perkara yang harus ada, harus tiada. Mana? Selain daripada yang wajib, selain daripada yang mustahil. Jadi tiga kan? Wajib, mustahil, jaiz. Mungkin ni jaiz kan? Wajib, mustahil, jaiz. Wajib perkara yang mesti ada. Mustahil perkara mesti tak ada. Jaiz ada pun terima, akal tak ada pun terima. Tu jaiz. Yang harus ada, yang harus tiada, akal boleh terima kedua belah. Yang wajib terima sebelah je. Yang mustahil terima sebelah je. Yang wajib terima sebelah ada. Yang mustahil terima sebelah tak ada. Yang jaiz terima dua belah. Ada ataupun sungguh terima. Tak ada ataupun tak terima. Itu jaiz. Yang wajib terima sebelah, yang mustahil terima sebelah, tak terima dua belah. Hak wajib terima sebelah ada, sebelah sungguh. Hak mustahil terima sebelah tak ada dan sebelah tak sama sekali. Yang jaiz terima sebelah ada dan terima sebelah tak ada. Itu dia mumkinun. Mumkinun, jaiz sama je lah. Mumkinun, jaiz apabila ada dipanggil makhluk, barang yang Tuhan jadikan. Bila ada dipanggil alam, kullu mawjudin siwallah. Tiap-tiap benda yang ada selain Allah dipanggil alam. Jadi jaiz ke, mumkinun ke, makhluk ke, ataupun alam ke, ataupun kainun, kainat ke, kita lah. Contohlah, bukan kita mumkinun ni, segala-gala selain Allah lah. Tapi apa dia mumkinun? Kita. Apa dia benda yang jaiz, yang harus ada, harus tiada? Kita. Makhluk? Kita. Alam? Kita.
Kainun kainat kita. Makna lain-lain perkataan tu. Makna lain-lain perkataan tu. Makhluk ma khalaqahullah. Barang yang menjadi akan dia oleh Allah tu makhluk. Alam Rabbil alamin. Apa dia alam? Kullu mawjudin siwallah. Tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah tu alam. Gapo dia? Kita lah. Jadi mumkinun, jaizun, makhluk, alam, hadis. Hadis. Ha alif da se. Satu kalau banyak hawadis. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Apa dia hadis? Yang baru. Siapa yang baru? Kita juga. Maknanya mumkinun ke, jaizun ke, makhluk ke, alam ke, kainun kainat ke, hadis ke, kita. Hadis lah kita ni. Barang yang baru. Hadis. Sebab apa? Sebab yang qadim hanyalah zat Allah dan sifat Allah. Mumkinun jaizun ni barang yang hadis. Makhluk-makhluk. Barang yang dijadikan oleh Allah. Asalnya pasti tak ada. Adanya kemudian. Maka dipanggil hadis yang baru. Ini. Oh ni acak kali dah ni. Memang kita kena. Jangan tukarlah. Sebut mumkinun. Barang yang boleh ada, boleh tiada. Mumkinun ni mastawa alaihi wujudu wa adamu. Barang yang bersamaan antara ada dengan tiada. Ada pun akan diterima, tiada pun akan diterima. Dia panggil mumkinun. Nah, sini ni mumkinat. Itu dia banyak. Mumkinun satu. Mumkinat ni tiga ke atas lah. Sebab apa? Sebab mumkinat ni gak bilion-bilion, trilion lah, banyak lah makhluk Allah ni. Pada ni. Tapi kalau satu dia panggil mumkinun. Jaizun, makhlukun. Makhluk tu bahasa Arab tapi jadi bahasa Malaysia. Kainun, barang yang ada, sama juga. Pada ni. Hadis, samalah juga. Hak kita dah baca sama tu lah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alam apa alam? Kullu mawjudin siwallah. Tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah. Oh, benda ada selain daripada Allah. Makhluk ah, iyalah makhluk. Oh, kalau tiap-tiap yang ada selain Allah barulah, iyalah hadis. Tiap-tiap yang ada selain Allah, perkara yang terima ada, terima tiada, ialah mungkinum lah. Alam tu alam tu. Kita alam hanya nampak alam semesta. Alam langit, alam cakrawala dia panggil. Ialah juga tu alam juga. Tapi alam termasuk manusia, malaikat, jin, kayu, batu, syurga alam, neraka alam. Alam mereka lah. Kita alam hanya singkat sahaja kepada alam semesta, alam langit gitu. Dah. Itu termasuklah. Jadi mumkinun, jaizun, alam, makhluk, hadis, kainun, kainat. Kainat tak boleh bekas. Apa kainat? Makhluk lah kainat. Satu kata kita ambil sesa-sesa pula. Dan setengah daripada mumkinat. Setengah ni bukan setengah separuh ni. Mana mumkinat? Segala perbuatan manusia yang ikhtiariah. Manusia ni mumkinat lah manusia ni. Ni kita ni mumkinun lah kita ni. Benda yang harus ada, harus tiada. Perbuatan kita ni mumkinun juga. Maknanya diri kita ni makhluk Allah. Perbuatan kita makhluk Allah. Diri kita dipanggil alam. Perbuatan gerak diam kita dipanggil alam. Itu ialah. Maknanya diri kita manusia ni mumkinun. Perbuatan kita gerak diam mumkinun.
Kan sebut dah tadi kan mumkinun selain daripada zat Allah dan sifat Allah. Itu mumkinun. Apa benda? Tak payah tanyalah apa bendanya. Selain daripada zat Allah yang qadim, yang sedia kala, selain daripada sifat Allah yang qadimah, yang sedia kala, mumkinun lah namanya. Dia bukan hanya perbuatan manusia, mumkinun ni. Perbuatan malaikat pun mumkinun juga. Perbuatan jin pun mumkinun juga. Dia bicara berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba. Dia akan bicara dengan perbuatan hamba dalam kitab disebut. Hamba di situ bukan hanya manusia. Hamba di situ tiap-tiap makhluk yang keluar daripadanya oleh perbuatan yang ada pilihan. Mana hamba? Termasuk malaikat, termasuk jin, termasuk manusia. Jadi di sini dia hanya sebut perbuatan manusia, termasuk perbuatan malaikat, termasuk perbuatan jin. Sama je lah. Ahli sunnahnya macam mana pegangan, Jabariyahnya macam mana pegangan, Qadariyahnya macam mana pegangan, berkaitan dengan perbuatan malaikat, perbuatan jin dan perbuatan manusia. Cuma kita fokus kepada perbuatan manusia. Tapi perbuatan hamba ni dia panggil af'alul ibad, dia panggil af'alul ibad. Perbuatan hamba. Ibad, hamba di situ bukan hanya manusia, termasuk malaikat dan termasuk perbuatan jin. Sama je. Af'alul ibad ni, perbuatan hamba ni sama je. Malaikat, jin, manusia sama. Hamba Allah, makhluk Allah yang tak bekah sama sekali. Sama je. Cuma di sini dibuat tajuknya perbuatan manusia. Di af'alul ibad, perbuatan hamba, malaikat, jin dan manusia. Kemudian di sini dia bicara mumkinun ni, dia asal usulnya mari daripada mana? Tiba-tiba tajuk, tiba-tiba keluar tajuk mumkinun. Keluar tajuk mumkinun ni sebab kita di penghujung bicara sifat harus bagi Allah. Sebab kita di bawah tu sudah masuk kepada sifat Rasul. Jadi sekarang ni kita berada di penghujung pembicaraan sifat harus bagi Allah. Harus Allah mengada dan harus Allah meniada akan apa-apa mungkin. Allah harus mengada, Allah mengada akal boleh terima, Allah tidak mengada akal boleh terima. Allah mengada meniada ni apa-apa mungkin. Adapun mengada meniada akan yang wajib, tak ada kena mengena zat Allah dengan sifat Allah. Adapun mengada meniada hak mustahil, anak Allah, isteri Allah, tak ada kena mengena. Harus Allah mengada, harus Allah meniada, mungkinun je lah. Hak wajib ada zat Allah dan sifat Allah tu tak ada kena mengena dengan Allah mengada sebab adanya sedia kala. Anak Allah, isteri Allah tak ada kena mengena dengan Allah meniada sebab apa? Memang tiada sedia kala dah. Jadi mengada meniada yang harus pada akal ni apa-apa mungkin. Nah, kita tajuk dahulu di muka surat 38 bicara sifat yang terakhir. Pembicaraan berkaitan dengan sifat Allah, sifat yang harus bagi Allah, harus Allah mengada dan meniada apa-apa mungkin. Itu tajuk kita. Sekarang setengah daripada mungkin ni segala perbuatan manusia yang ikhtiariyah. Ada tajuk mari situ tiba-tiba keluar perbuatan manusia ni. Ada ni. Di bawah tu muka surat 41 wajib bagi Rasul 4 perkara, 4 sifat. Habis dah bicara berkaitan dengan ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan mungkin ni berulang kali dah ni.
Kita jangan lupalah kita dahulu panjang bicara ketika bicara sifat yang ketujuh kudrah. Hok lagi panjangnya ketika bicara sifat yang ke-8 sifat iradah. Ada ni. Yang mana kudrah iradah ni berkait dengan mungkinun ni ada dahulu. Hak kudrah dahulu di muka surat 18. Ketujuh kudrah sifatun ma'aniyun, kuasa atau pengkuasa Allah, iaitu sifat yang sedia adanya pada zat Allah, yang dengan dia dengan sifat kudrah dapat mengada tiap-tiap mungkin, atau mentaduk akan dia, mentaduk akan tiap-tiap mungkin. Mungkin tu Allah mengada meniada ni perkara mungkin. Kemudian iradah pula sama juga. Iradah menetapkan apa-apa mungkin. Sebab ta'aluk fungsi kudrah iradah sama kepada perkara-perkara yang mungkin. Yang wajib zat Allah, sifat Allah tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Bukan kata iradah Allah yang menentukan Allah satu. Bukan iradah Allah yang menentukan Allah mengetahui. Tidak berkait. Perkara yang wajib zat Allah dan sifat Allah tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Kudrah, iradah adalah perkara mungkin. Hak mustahil pun tidak berkait dengan kudrah iradah juga. Anak Allah tak ada. Isteri Allah tak ada. Adakah iradah yang menentukan anak bagi Allah tak ada? Isteri bagi Allah tak ada. Iradah yang menentukan. Tidak berkait dengan iradah perkara yang mustahil. Ataupun anak Allah tak ada kerana kudrah yang mentakdakkan. Isteri Allah tak ada kerana kudrah mentakdakkan. Tidak berkait dengan kudrah dan iradah perkara yang mustahil. Tu kita bicara dahulu kudrah iradah panjang. Kita bicara dia berkait dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Allah kuasa atas segala-gala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Suatu mana ni? Suatu yang mungkinun. Suatu mana? Suatu yang dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah ni perkara mana? Perkara mungkinun. Sebab al-asya' sesuatu ni termasuk zat Allah dan sifat Allah. Asya' juga dipanggil. Tapi Allah kuasa atas zat Allah. Tidak berkait kekuasaan Allah dengan perkara yang wajib. Ada ni. Perkara yang mustahil tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Jadi kalau tanya hak berkait dengan perkara yang wajib. Allah wajib, Allah bersifat dengan sifat hayat. Mustahil Allah Ta'ala mati. Allah boleh tak nak mematikan Allah? Tak berkait dengan kudrah dan iradah, itu perkara mustahil. Hidup Allah sifat wajib, mati Allah sifat mustahil. Hidup Allah tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Mati Allah pun tidak berkait dengan kudrah iradah Allah. Dan Allah kuasa tak nak mematikan Allah sendiri? Tidak berkait dengan kudrah Allah. Kuasa ke tidak? Jawab kuasa pun tak betul. Jawab tak kuasa pun tak betul. Sebab bukan berkait dengan kekuasaan. Allah kuasa tak nak mematikan Allah? Allah kuasa. Allah kuasa mematikan Allah? Tak berkait. Allah tidak kuasa. Jawab tidak kuasa. Jangan tak kuasa. Allah tak kuasa pula tak. Tak kuasa nak mematikan Allah. Jawab kuasa pun tak betul. Jawab tidak kuasa pun tak betul. Sebab perkara yang wajib, perkara yang mustahil tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Mati situ. Kudrah iradah Allah hanya perkara mumkinun. Perkara yang jaizun sahaja.
Jangan. Orang sekarang ni pelik-pelik punya soalan dia. Pelik-pelik. Cerita berkaitan dengan Allah tidak bertempat. Boleh kita tanya dalam FB, dak Allah duduk mana? Allah duduk Johor ke, duduk Singapura ke, duduk Mesir? Ditanya gitu. Tanya bengong ke, tanya mabuk ke, tanya apa, tak tahulah. Capu lagi lah tu. Allah duduk Johor ke, duduk Singapura ke, duduk Mesir, dia tanya. Kalau jawab kasar kok, kepala otak Kalau jawab kasar gitu lah tau. Kepala otak dia ni. Dia takut timbul tanya pelik-pelik. Allah kuasa. Allah kuasa segala-gala. Segala-gala di bawah kekuasaan Allah. Segala-gala yang mungkinun. Segala-gala yang jaizun. Tak, sekarang ni dia sebut segala-gala belaka. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala atas tiap sesuatu amat kuasa. Lepas tu ayat hak alim tu, Allah Ta'ala mengetahui segala-gala tu. Ayat apa? Tak ingat dah. Jadi kita sebut segala-gala. Allah kuasa atas segala-gala perkara. Allah mengetahui segala-gala perkara. Segala-gala sama tu. Segala-gala di bawah kekuasaan Allah. Segala-gala di bawah pengetahuan Allah. Segala-gala di bawah kekuasaan Allah, kudrah. Segala-gala di bawah pengetahuan Allah, ilmu. Segala-gala tu lain, tak sama. Segala-gala di bawah kekuasaan Allah, segala-gala perkara yang mumkinun, segala-gala perkara yang jaizun, yang harus ada, yang harus tiada, tak berkait dengan perkara yang wajib, zat Allah dan sifat Allah, tidak berkait dengan perkara mustahil, contoh anak Allah dan isteri Allah. Adapun segala-gala di bawah pengetahuan Allah, segala-gala sungguh. Hak wajib pun di bawah pengetahuan Allah, hak harus pun di bawah pengetahuan Allah, hak mustahil pun di bawah pengetahuan Allah. Tu baru sekalian. Ingat tak kita pembahagian ta'aluk sifat ma'ani. Ta'aluk dia punya fungsi dia. Sifat ma'ani, kudrah. Kita ni macam mana sebut sifat ma'ani tu, nampak mari lalu ke tau? Sebut sifat ma'ani, balik awal mai duk ma'ani. Hak mana ma'ani ni? Oh, jangan duk gitu. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Bukan fardu ain, tapi dah pula-pula belajar. Kalau dok jumpa hak ma'ani berdosa ke? Dok berdosa. Bukan fardu ain tu. Tapi lambat kitanya. Sifat ma'ani. Kalau hak tukang ngajar malah nak sebut ma'ani tu hak mana? Dok kengijar kita. Dah kenapa ma'ani saja je ustaz sebut? Apa dok cerita ma'ani tu sifat mana? Berapa puluh kali dah sebelum ni sebut. Manja benar. Tapi tak apalah saya sebut. Biarlah. Dak manja dak manja pun saya sebut. Dak sebut, dak berhenti kata sifat ma'ani saja dak berhenti. Tapi kalau kita lambat sikit kok, sifat ma'ani tertanya tu susah dah sikit. Jadi sifat ma'ani, kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar dan kalam. 7. Kecuali sifat hayah, 6 sifat ada ta'aluk, dia panggil, ada fungsi. Kudrah fungsinya mengada meniada. Iradah fungsi dia menentu menetap. Tu fungsi dia. Sama mendengar. Basar fungsi dia melihat. Tu fungsi dia panggil. Hayah tidak ada ta'aluk. Menghidupkan, menghidup tu ta'aluk kudrah. Allah yang bersifat dengan kudrah, yang menghidup, yang memati. Jadi menghidup tu bukan ta'aluk fungsi sifat hayah, bukan. Hayah tidak ada ta'aluk. Jadi 6 yang ada ta'aluk. 6 tu kan dahulu kan, 6 tu pecah kepada 3. Ke tak ada buat catatan? Ke kertas catatan tu buat buku kacang tau? Ke mana? Kan 6 sifat
Dipecah ada 3. Bertakluk kepada mumkinun, kudrah dan iradah. Bertakluk kepada perkara yang ada, maujudat, sama dan basar. Bertakluk kepada yang wajib, yang mustahil, yang harus, ilmu dan kalam. Jadi ilmu mengetahui segala-gala, yang wajib, yang mustahil, yang harus. Adapun kudrah iradah mengada, menentukan hanya perkara yang harus, mungkinun saja. Ada ni. Lepas tu kata segala-gala di bawah kekuasaan Allah, segala-gala mumkinun, segala-gala yang harus, segala-gala di bawah pengetahuan Allah, segala-gala yang wajib, yang mustahil, yang harus. Baru segala-gala sungguh. Ilmu segala-gala sungguh. Allah mengetahui berkaitan dengan zat Allah. Kalau Allah tak tahu berkaitan dengan zat Allah sendiri. Allah mengetahui berkaitan dengan sifat Allah. Sifat Allah, Allah tak tahu dah sifat Allah. Allah tak tahu dah sifat dia. Tapi zat Allah, sifat Allah ada kaitan dengan kudrah iradah. Dah kait kudrah iradah. Tapi ilmu mengetahui akan zat Allah. Ilmu Allah mengetahui akan sifat Allah yang tidak terhingga banyaknya. Ada ni. Adapun zat Allah dan sifat Allah tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Jadi segala-gala di bawah kekuasaan Allah, segala-gala di bawah pengetahuan Allah, segala-gala tu tak sama. Hak kata segala-gala di bawah kuasa Allah, segala-gala perkara yang harus, segala-gala perkara yang dikehendaki oleh Allah. Perkara yang dikehendaki oleh Allah adalah perkara yang harus. Mungkinun tu lah, jaizun tu. Perkara yang mustahil, anak Allah, isteri Allah, Allah mengetahui. Allah mengetahui. Allah mengetahui macam mana anak Allahnya tak ada. Allah mengetahui macam mana isi Allahnya tak ada. Allah mengetahui tak ada lah. Ke tak ada tak tahu? Tak ada tak tahu, ada je tahu. Kita pergi pada kita. Ada duit tahu ke tak? Tak ada duit tahu ke tak? Ke tahu ada duit je? Tak ada duit tak tahu? Ada tok laki ada bini, tahu ke tak? Tahu. Sekarang ni seorang diri, tahu ke tak? Ke tak tahu? Tok laki tak ada dah mati, bini tak ada dah mati, tahu ke tak? Tahu tak ada lah. Jangan tahu ada. Tahu ada tu ngigau panggil. Tok laki mati dah. Tahu dah, tahu. Tahu kok mana? Tahu kok ada. Lek dah tu. Untuk laki tak ada, tahu kok ada, tahu kok tak ada lah. Mungkin tak ada dah kan mati dah tu laki kan. Bini pun tak ada dah, tahu lah. Tahu lah, tahu bini mati tak ada. Tak ada pun tahu juga. Sekarang anak Allah tak ada. Isi Allah tak ada. Allah tak tahu dah, tahulah. Tahu bahawa anak bagi Allah tak ada. Isteri bagi Allah tak ada. Allah tahu. Jadi mustahil Allah Ta'ala tahu. Tapi mustahil berkait dengan kudrah dan iradah. Dah kait kudrah iradah. Dah kata segala-gala. Tak sama dengan segala-gala ilmu mengetahui, tak sama. Sebut segala-gala lah. Tapi dia ada huraian lah pula. Yang harus, ni segala-gala ni. Allah Ta'ala mengetahui lah. Berlaku di dunia Allah Ta'ala mengetahui perkara harus. Berlaku di akhirat Allah Ta'ala mengetahui perkara yang harus. Tu. Hak mengetahui ilmu memang segala-gala sungguh. Hak wajib, hak mustahil, hak harus, ilmu tahu belaka. Adapun kudrah dan iradah hanya mumkinun saja, jaizun saja. Perkara yang harus ada, harus tiada. Hak kudrah dan iradah bertakluk. Kita bicara dahulu. Hak sifat yang ketujuh kudrah, sifat yang ke-8 iradah bertakluk pada perkara mumkinun. Jadi di sini termasuk mumkinun adalah segala perbuatan manusia. Jadi segala perbuatan manusia itulah datang dari kehendak Allah. Berlaku perbuatan manusia, perbuatan Allah. Sebab apa? Sebab
Qudrah iradah bertakluk kepada perkara yang mumkinun. Jadi perbuatan manusia yang sedang berlaku sekarang, gerak sama, diam sama adalah kehendak Allah pada azal, iradah. Saat berlaku sekarang, gerak diam perbuatan kita, itulah perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Itulah qada qadar. Kan sekalian qada qadar kan? Sekalian mana qada qadar? Sekalian mungkinun. Sekalian mana qada qadar? Sekalian yang jaizun, yang haruf. Adapun zat Allah, sifat Allah tak ada kena-kena qada qadar tu. Tu yang wajib ada, tak ada kena-kena. Anak Allah tak ada, isteri Allah tak ada. Tak ada kena-kena dengan qada qadar. Sebab qada qadar ni takluk fungsi bagi sifat iradah dan qudrah. Qada bahagian iradah, qadar bahagian qudrah. Jadi qada qadar ni perkara mumkinun, perkara yang jaizun. Jadi setengah daripada perkara mumkinun adalah segala perbuatan manusia. Jadi perbuatan kita ni qada qadar Allah lah. Tu hak mula-mula kita nak bicara. Sebelum lagi kita pergi kepada hak khilaf tiga mazhab tu. Ahli sunnah macam mana, qadariyah jabariyah macam mana, qadariyahnya macam mana. Kita mati hak kita dulu ni, hak kita bicara dahulu, hak rukun iman yang keenam panjang. Kita bicara bab qada dan qadar. Masuk pada sifat qudrah dan iradah, bermula daripada bicara keesaan pada perbuatan. Sifat yang keenam, sifat wahdaniyah. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Panjang dah bicara berkaitan keesaan pada perbuatan. Semua yang berlaku ni perbuatan Allah. Termasuk segala perbuatan manusia pun perbuatan Allah. Allah yang melakukan, bukan manusia yang melakukan. Walaupun kita ahli sunnah wajib berpegang, hamba manusia ada pilihan, ada perbuatan. Tapi diri pilihan, diri perbuatan adalah perbuatan Allah. Keesaan pada perbuatan Allah belaka yang buat. Atau kita bicara dahulu. Sebelum masuk qudrah iradah kan, kita mati dulu di wahdaniyah, keesaan. Mati di keesaan tu. Ni kita ni agama tauhid, agama mengesakan Allah. Ada ni, la ilaha illallah, itu kalimat tauhid, kalimah mengesakan Allah. Kan la ilaha illallah dipanggil kalimat tauhid. Dia banyak nama tu. Kalimatul ihsan, kalimatul ikhlas. Ni la ilaha illallah tu. Di antaranya kalimatut tauhid. Kalimah yang menunjuk atas keesaan. Keesaan Allah pada zat, keesaan Allah pada sifat, keesaan Allah pada perbuatan. Semua perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah. Termasuk pilihan kita pun perbuatan Allah. Termasuk perbuatan usaha kita pun perbuatan Allah. Mana apa-apa mungkinun yang berlaku ni adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah mana yang perbuat? Kita panjang bicara di sifat qudrah. Allah sifat qudrah lah yang melakukan sekalian perbuatan. Sekalian perbuatan mana? Perbuatan yang mungkinun. Perbuatan yang dikehendaki oleh Allah pada azal. Allah yang bersifat dengan iradah. Kita mati hak rukun iman yang keenam, qada qadar, kemudian wahdaniyah, keesaan pada perbuatan, qudrah, kemudian iradah. Kemahlah kita kalau nak bicara bab ahli sunnah wal jamaah macam mana, jabariyah macam mana, qadariyah macam mana. Ni kena ambil kena apa kan? Duduk selilindik molek lah. Walaupun sudah berulang-ulang kali sangat dah ni. Mana cuma kita sebelum nak gigi panjang tu jangan lagi daripada hak umbi kita. Rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar. Walaupun kita ahli sunnah bicara nanti wajib kita berpegang di akidah, kita ada pilihan kita qada qadar juga. Kita ada kasbun, kasab ni kaf sim be kasab. Kaf sim be kasab ni usaha perbuatan. Kasab dipanggil. Kasab kita ni ikhtiarun tu bahasa Arab, tapi kita jadi bahasa Melayu ikhtiar. Satu lagi dipanggil kasab. Ikhtiar dan kasab. Ikhtiar pilihan, kasab usaha.
Jadi apabila sekalian qada dan qadar, ikhtiar kita pun qada qadar hak Tuhan juga. Kasab usaha kita pun qada qadar hak Tuhan juga. Bukan kata pilihan kita, terdetik di hati kita pun qada dan qadar Allah, perbuatan Allah. Berkelip mata pun qada dan qadar Allah, perbuatan Allah. Sama telah pilihan dan juga usaha perbuatan kita, qada dan qadar sekalian. Bapa sekalian bersegala perbuatan manusia ni hak mungkin ni datang daripada kudrah dan iradah Allah, datang dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pergi ikut depan tu ahli sunnah Jabariyah kali insya-Allah mudah je. Tapi memang kena faham molek tu Jabariyah hak mana, Qadariyah hak mana, tu kena faham molek. Macam saya sebut mengelepah lah, walaupun ada ceramah dia kata tak ada dah. Qadariyah tak ada dah. Jabariyah tak ada dah. Yang ada sekarang adalah plural, liberal, sekular. Hak tu puak hak bukan orang Islam gitu tu. Ni kita bicara orang Islam. Imam dia akidah dia salah. Jabariyah orang Islam. Sah nikah dengan Jabariyah. Qadariyah orang Islam, bukan orang kafir. Ni kita bicara orang Islam ni. Pegangan terpesong di kalangan orang Islam. Ni nak bicara sangat ni. Hak luar, hak pelura agama betul belaka masuk syurga dengan jalan masing-masing. Tu bukan orang Islam beranggapan seumpama tu. Dak bicara doktornya. Ada ni. Kita bicara orang Islam ni. Orang Islam tapi akidahnya Jabariyah, akidahnya Qadariyah. Kenapa kata tak ada? Orang yang kata tak ada Jabariyah Qadariyah dia tak kenal sebenarnya. Dia tak kenal Jabariyah tu macam mana, Qadariyah tu macam mana. Kenapa tak ada? Lebih berat dari Jabariyah pun ada, lebih berat dari Qadariyah pun ada. Jadi kalau orang kata tak ada tu, dia tak kenal sebenarnya. Dah kita kena kenal ke Jabariyah Qadariyah? Kita kenal ahli sunnah, ahli akidah sebenar, kita kenal lah Jabariyah pasal mana. Kita kenal lah Qadariyah pasal mana. Ahli sunnah berpegang begian. Wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Walaupun pilihan dan perbuatan hakiki hak Tuhan juga. Wajib berpegang. Tidak berpegang Jabariyah. Berpegang ada ikhtiar tapi hak kita sungguh Qadariyah. Akan cerita lalu. Tak lari daripada cerita Jabariyah. Tak lari daripada cerita Qadariyah. Bila kita cerita ahli sunnah wal jamaah berkaitan ikhtiarun dan kasbun, pilihan dan perbuatan hamba. Kita tak akan tinggal cerita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Walaupun hakikinya tak ada, qada juga. Dan kalau tak ada, berpegang tak ada Jabariyah. Wajib berpegang ada. Dah kalau berpegang ada itu usaha, hak kita sungguh lah bukan Tuhan dah lah. Itu Qadariyah. Pada ni. Maknanya hak tak kenal Jabariyah Qadariyah ni, ahli sunnah kenal kedok dah tahu. Kita kadang-kadang nama tak kenal, tapi peseng kalau gitu salah kita tahu, cukuplah. Hak salah pun nak tahu juga. Sebab sebagai sempadan, barulah jelas kita hak kita nak pegang ahli sunnah ni. Baru kita ngaji sifat Allah, sifat wajib, sifat mustahil tengaji juga. Kenapa nak bicara sifat mustahil? Sebab nak kejap pegang sifat wajib. Kita tahu ahli sunnah, hak mutazilah kena tahu juga. Sebab apa? Nak pegang kejap hak ahli sunnah biar jelas, biar nyata. Dia kalau nak pergi kepada ikhtiarun, kasbun, kasab, tapi tak mati di rukun iman yang ke-6 sekalian qada dan qadar, tak mati di wahdaniyah mengesakan Allah pada perbuatan, tak mati di sifat qudrah iradah, lain lagi jangan lagi. Salah tu undur Jabariyah, tutup buku. Telajak qadah lagi berat daripada Jabariyah. Ni bab pegangnya ni. Nak letak molek tu kena sahih lah. Kena sahih. Ada khilaf. Khilaf lah. Khilaf ahli sunnah dengan mu'tazilah. Khilaf apa tu? Khilaf antara sebenar dengan hak fasik, hak terpesong.
Ada pun khilaf hok pekoh, mazhab Hanafi, khilaf mazhab Maliki, khilaf pula dengan mazhab Syafi'i Hambali. Tu khilaf hok muktabar, hok kira belaka tu, betul belaka Hak Maliki pun betul, hak Hanafi pun betul, hak Syafi'i Hambali pun betul. Itu khilaf hak muktabar, khilaf sesama ahli sunnah wal jamaah dalam bab furung agama, dalam bab cabang agama. Ni Qadiyah Jabariyah dalam bab usuluddin, tapak agama. Ni khilaf antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah yang terpesong. Kita nak kena pastikan kita ni betul-betul berpegang dengan akidah ahli sunnah jemaah, tidak berpegang dengan akidah yang terpesong. Cuma kalau dah silap ada belakang pula sikit lagi. Rasa tak silap lah. Yang boleh sentuh balik berkaitan dengan qada dan qadar. Saya ni kalau ada peluang sentuh qada dan qadar, saya sentuh je. Ulang tak ulang pun. Di belakang tu ada bicara kalau tak silap. Ya, ada bicara hak berkaitan dengan dia ada bicara berkaitan dengan mubtadi', muka surat 64. Sebelum masuk bab, dia ada cerita bab taubah sikit dalam kitab kita ni. Jadi dalam kitab kita ni sebelum cerita bab kematian, cerita bab taubah dulu. Dia muka 64. Kemudian muka 64 tu tajuk di bawah taubah daripada dosa. Muka 65 rukun taubah. Lepas tu di bawah tu orang mati belum taubah. Di bawah lagi tu pelera hati daripada maksiat. Mana maksiat hatinya? Macam jahat sangka dengan Allah, putus asa dari rahmat Allah, takabur, riya, ujub, ni dengki. Dia ada sentuh dalam kitab Pati Faridah. Selesai tu bawa lagi pada muka 67, makhluk semuanya binasa. Bawah tu roh kemudian daripada mati. Surat 68, Munkar Nakir menanya dalam kubur. Lepas tu cerita bab hari akhirah. Surat 69, titiang sirat, telaga ni, kausak ni, haud Nabi, neraka. Surat 70, syurga. Habis kitab. Biarlah tak habis lagi pun, biar tahu habis kitab ni kat mana. Jadi di muka 64 tu ada orang mubtadi'. Siapa orang mubtadi' ni? Jabariyah mubtadi', Qadariyah mubtadi'. Apa dia mubtadi'? Mubtadi' ni orang yang berpegang dengan akidah yang bid'ah. Apa dia bid'ah? Akidah yang tidak ada pada masa Nabi SAW. Akidah yang direka-reka. Jabariyah bukan akidah Nabi, akidah bid'ah. Qadariyah bukan akidah Nabi, akidah bid'ah. Orang yang berpegang dengan akidah bid'ah, orang tu panggil mubtadi'. Dia panggil. Manapun mubtadi', orang yang berpegang dengan akidah yang bid'ah. Jadi hak bicara mubtadi' itu maknanya boleh hundur pula cerita bab qada qadar. Boleh selit lah. Boleh selit. Orang mubtadi' tiada dihukum dengan kufurnya. Tak hukum kafir mubtadi' ni. Atau pandangan muktamad lah. Pandangan muktamad hukum kafir juga. Seperti Mu'tazilah yang berkata, Musa 64 bukan nak baca saja ni. Yang berkata, yang berpegang bahawa manusia ia sendiri menjadi perbuatan dirinya dengan kudrah yang Tuhan jadikan di badannya. Kudrah ni hamba bekas sendiri dengan kudrah yang Tuhan bubuh di badan hamba. Itulah dia Qadariyah yang kita akan bicara mazhab yang ketiga tu. Ini akidah yang mubtadi'. Bila kita masuk bicara hak Qadariyah ni, undur baliklah pulaknya. Ahli sunnah macam mana, Jabariyah macam mana. Musurat berapa? Musurat 41. Pergi ke depan, duduk depan, pergi ke belakang, undur balik pas ke tengah. Gitulah. Muju ada kitab, kata ada kitab. Penting ada kitab. Sekarang ni kita kata habis dah bicara berkaitan dengan sifat Allah.
Habislah bicara berkaitan dengan qada dan qadar dah. Depan tu kita boleh undur lagi pula. Hak mubtadi' ni, hak pegangan ya bid'ah ni. Jangan duk baloh lah talqin sunat ke bid'ah, tahlil sunat ke bid'ah, selawat antar tarawih sunat ke bid'ah. Allah tu buat tambah sudah lah. Tu benda kecil je hidup baloh benda gitu. Dia panggil apa? Perbalahan tahunan. Perbalahan tahunan. Tiap tahun. Masuk je bulan 10 Syaban, duk baloh bab baca Yasin malam 10 Syaban. Bid'ah. Ada ni. Masuk bulan Ramadan, baloh pula bab selawat antar tarawih. Bid'ah. Masuk neraka tu bid'ah. Hidup baloh waktu. Itu bab furu agama je. Nak buat tambah sudah. Ni mubtadi' akidah ni. Orang yang tuduh orang bid'ah tu kadang-kadang akidahnya mubtadi'. Handal duduk tuduh orang tu bid'ah. Cuba dengar kalau dia bicara bab qada dan qadar. Ahli sunnah ke ahlul bid'ah? Ahli sunnah ataupun ahlul bid'ah? Terkadang akidahnya ahlul bid'ah. Pegangan bid'ah yang terkadangnya. Duk tuduh orang bid'ah tu bid'ah furu agama je, benda kecil je. Sunat ke tak sunat. Tapi orang yang menuduh amalan orang Islam kita dengan amalan bid'ah mengaku mereka lah ahlus sunnah, terkadang akidahnya bukan ahlus sunnah, akidahnya ahlul bid'ah. Ini ada rakaman belaka ni. Akidah ahlul bid'ah terkadang bukan akidah ahlus sunnah pun bubuh nama ahlus sunnah, tapi bukan akidah ahlus sunnah. Tapi kalau bab qada dan qadar, begitu juga berkaitan dengan ayat mutasyabihat, bukan akidah ahlus sunnah, akidah ahlul bid'ah. Ini hanya mubtadi' kita ni. Jadi qadariyah pun mubtadi', jabariyah pun mubtadi'. Ahlus sunnahnya macam mana? Atau nak kena tahu molek. Tak apalah, kita siapa tepat boleh kita ni sendal cerita hak bab qada kita ceritalah. Sebab kita ni orang lama lah, orang baru juga. Orang baru-baru ni kadang-kadang pergi pada bab qada dan qadar ni ada yang agak tak boleh nak turun. Ulang pun tak nak turun juga. Kadang-kadang setahun 2 tahun dia kata duduk tegak, usaha. Dia main ni dia hak logik. Sekalian perbuatan Allah, baik pun perbuatan Allah, jahat pun perbuatan Allah. Apa? Itu rukun iman yang ke-6. Sekalian baik jahat qada Allah, sekalian baik jahat qadar Allah. Mana apa kehendak Allah belaka baik jahat, perbuatan Allah belaka baik jahat, sekalian kehendak perbuatan dan juga perbuatan Allah. Sekalian termasuk perbuatan kita ni, pilihan kita qada dan qadar, perbuatan kita qada dan qadar, sekalian sudahlah. Jadi segala perbuatan manusia ni setengah daripada mungkinat, hak inilah hak qada dan qadar Allah. Duduk di bawah ta'alluq qudrah dan iradah Allah. Allah yang bersifat qudrah lah yang melakukan segala perbuatan manusia ni. Allah yang bersifat iradah lah yang menentukan segala perbuatan manusia ni. Itu je. Kemudian di sini perbuatan manusia mana? Perbuatan manusia yang ikhtiyariyah. Ni kita bicara bukan minggu depan. Bukan minggu depan lah. Tak, minggu depan, waktu depan. Kan minggu depan ni kan raya yang 3 kan, 3 Syawal. Jadi minggu depan tak lagi, kita sambung minggu depan. Mana kita kuliahnya tak ada sekali lah. Tak ada sekali. Hari Sabtu minggu depan insya-Allah. Mana lepas dah tu kita sambung baliklah kuliah. Lepas tu kita ni gitulah, alhamdulillah tempat kita ni. Mana kita jaga SOP sebab kemarin 4,498
4,498. Terengganu 89 pun mari. Terengganu 89 tau. 89 Terengganu. Seluruh Malaysia 4,498. Mana faham tak? Hak duduk dalam ni hak ICU 500 orang. Hak perlu kepada bantuan pernafasan 300 orang. Hak perlu pada bantuan pernafasan 300 orang. Mana kalau kita kata adat kata kau dekat-dekat lah tu, tapi atas ajarlah. Hak melalui hak kena pakai bantuan pernafasan, hak selamat. Tapi kritikal. Ketikanya orang sakit, sukarnya orang yang kerja merawat. Kok luar ni ada lagi kata, "Dok, COVID tu berlaku nang je, tak ada COVID . Ada lagi orang hak jenis apa ni? Tak kerti nak guna ayat ah. Jadi ikut ustaz-ustaz berkenaan lah ni. Ikut ustaz-ustaz khoya-khoya tu, cerita karut-karut, ikut sangat gitu. Dia suka jenis pelik-pelik gitu. Dia tak mahu macam ramai-ramai ni, tak mahu macam pelik-pelik gitu. Hak terpencil tu. Hak ulama-ulama hak dunia ni, mufti dunia ke ulama dunia, sebut syekh mana pun. Tak sebutlah syekh Melayu ni rendah. Sebut syekh Arab mana pun. Syekh Arab mana pun ikut WHO Yahudi belah Kedah . Kalau syekh nama Melayu ni, best je. Sebut syekh nama Arab tu pun, dah mana dia pakai? Ustaz terpencil ni lah, pelik-pelik pakai tu. Ada bendanya COVID, sersema biasa je. Tu kadang-kadang orang hak jadi gerang, "Saya doakan kamu kena COVID." Hak jenis kata doa apa benda tak baik pada orang tu, gerang sangat dah ada cakap semua biasa je, takut apa COVID Tengok pergi hospital, makan pada demam je dia kata ada benda orang pun gerang, "Saya doakan kamu kena COVID hak kritikal." Dia ingat warna barangkali. Nak tunggu macam jadi macam India barangkali. Saya tengok India tu macam mana. 400,000 lebih sehari, sama sehari. Kita 400,000 lebih, setahun lebih dah kita ni, kita 400,000 lebih kan. Setahun lebih dah. Dia sehari 400,000 lebih. Faham tak ni? Reboh Faham tak? Reboh pada duk mati di halaman hospital, tak ada masuk dalam Dalam tu sekati 2 orang dia bubuk. Padang gitu lah. Nak kena gitu. Baru kata COVID ni nak begitu. Sesemua biasalah apalah. Ada juga orang hok kena COVID, tapi dia kena hok tak ada simptom. Dia duduk dalam tu rehat je. Dia keluar dia cakap sedap. Pasal dah takut COVID. Saya kena dah COVID. Rehat aje, tak ada apa pun. Tak ada apa. Dia saja dia di dalam. Jadi Tuhan bagi ke dia hok tak ada simptom. Tubik tu dia sombong. Saya kena dah. Saya berpengalaman dah, dia kata. Saya kena dah. Tak ada apa pun dia kata. Walahal orang hok kena hok berat tu, hok sembuh tu, dia cerita pengalaman dia macam mana. Mana sakit dia tu macam mana dia cerita. Hok dulu lagi dia kena 3 beranak. Mak dia kena, ayah dia kena, dia kena. Ayah dia yang bawanya. Mak ayah dia sihat je. Dia muda lagi, umur 20-an. Dia kata macam mati dah lah. Nak menafas tak boleh, mati dah dia kata. Paru-paru dia tu mati dah. Mak ayah dia hak asalnya. Ayah dia segar mega. Mak dia segar mega. Dia hak sakit. Umur 20-an anak. Dia cerita pengalaman. Mana insafnya. Hak ni kena COVID positif tapi tak ada simptom, keluar saya kena dah ada apa-apa Hak ni hak mengasuh Patut orang ni kerja ambil dia bubuh kat hak tepat hak kritikal. Bubuh di situ, bila tidur situ. Orang setahun lebih dah macam-macam dah ujian Allah Taala. Dia dah bercakap macam-macam, tak payahlah, tak payah capulah benda gitu. Sesemua biasa je. Mati 1,500 lebih dah Malaysia kita ni.
400,000 lebih kes mati 1,500 dah. Saudi 400,000 lebih, 400,000 lebih kes macam kita juga, tapi mati dekat 7,000 dah dia ni. Sama king kita je, kita 400,000 lebih. Dia pun 400,000 lebih kat Saudi. Kita mati 1,500 lebih gitu lebih kurang. Saudi dekat 7,000. Kalau Turki nombor 6 dalam dunia, Turki. Masa di tengah berat Turki 60,000 sehari. Masa tengah berat. Turun 50,000, turun 40,000, turun 30,000 sehari. Ada ni. Di nombor 6 hak Turki. Mati puluh-puluh ribu. Boleh cakap sedap lagi lah. Ini ujian daripada Allah. Kita kena insafkan diri. Jangan kita cakap besar sangat. Aku apa kau ada benda kau ni hak tepat-tepat hak nelang-nelang ni. Parok kena. Apa kata parok ngak dia kena? Oh, tepat dia nelang tebe. Nelang tebe. Kalau macam kita Terengganu ni, adalah sikit buah naku. Ada ni. Ada tempat hok jenis cakap besar, nelam debe. Kena macam mana? Berat kena. Kita maknanya tak apalah kata nakut pun. Kita jaga SOP molek apa semua. Kita ikhtiar usaha, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan buat mudah-mudah. Ini ujian daripada Allah. Sama ada penyakit tu datang daripada rancangan manusia ataupun tidak, itu hanya pada zahir, hakikinya rancangan Allah, qada dan qadar Allah. Berada. Walaupun COVID itu rancangan manusia, walaupun vaksin itu rancangan manusia untuk cari keuntungan, itu pada zahir, hakikinya rancangan Allah, ujian daripada Allah, qada dan qadar Allah. Wa imma COVID, wa imma vaksin, semuanya ujian daripada Allah. Itu je. Kita diperintahkan ikhtiar usaha. Kita buat ikhtiar usaha. SOP tu ikhtiar usaha lah panggil. Tambahan kita kuliah-kuliah ni, kita kena jagalah sikit. Sebab di kluster masjid bukan tidak ada. Cuma dia tak ada nama masjid, dia ada nama kampung. Gitu je, tak ada nama, dia tak buat nama masjid. Tapi ada masjid, pengurusinya mati, tu imamnya mati, ustaz, tok bilanya mati, positif COVID. Pengurusi, tok imam, ustaz, tok bila. Tok imam ni muda lagi. Pengurusi ni tua sikit lah. Pengurusi tua, tok imam ni muda sikit. Muda lagi tok imam ni. Jadi 3 orang mati, positif COVID. Mana? Bukan tak ada. Kadang-kadang hak merebak tu berlaku tu, hak jadi PKPD pada satu tempat tu. Di mana merebak? Di Masjid Surau. Sebab hak tukang bawa ni dia rata-rata, dia tak main setempat. Lepas tu dia tak jaga SOP. Sebab dia jauh daripada pendalaman kan. Polis tak ada apa tak ada, topeng tak pakai, jadah tak bawa, iwak gitulah. Tak ada. Dia tukang bawa. Apa ada ni? Dia tukang bawa. Dia balik di tempat yang merah, dia balik kampung. Tapi dia cakap gitu kan. Lepas tu dia mayang masjid tu, surat tu, masjid tu, surat tu, dia tak ikut SOP. Akhirnya, 1-2-3 kampung kena PKPD, diperketatkan. Hak bubuh buat, anak hak bubuh jaring gitu. Tak ada keluar langsung dah tu. Mana hak merebaknya? Dia antai Masjid Surau. Bukan tak ada. Tapi secara umumnya, Alhamdulillah, bab Masjid Surau ni, dia ikut SOP. Hak di pasar raya, di mana tu, dia punya hal lah tu. SOP ada, tapi tak patuh. Kita SOP ada, kita patuh. Gini. Oh, kita patuh buat apa di masjid? No, pasar raya tak patuh. Apa nak ikut pasar raya tak patuhnya? Kena-kena apa dengan masjid kita? Masjid kita patuh. Pasar raya ada SOP, tapi orangnya tidak patuh. Siapa? Kita lah juganya. Apa dia lagi? Ke siapa dia pergi pasar raya? Lagi pasar raya? Duduk masjid patuh. Siapa di pasar raya? Yang tu kan dah ramai. Lari-lari gitu lagi pasal orang mari terlari. Gitu je lah. Kadang-kadang di mana-mana kena beritahu no. Jaga jarak tu. Kita lari dia repek. Kita lari dia repek. Padahal tempat bayar tu ada 2 garisan no. Ada 2 garisan. Garisan mata ada garisan. Kena beritahu no. Jaga SOP mau dibundur.
Ini apa dah kita lari ya. Tapi dia ada dia rapat pula. Perempuan pula bukan orang lelaki. Orang lelaki dah apa? Perempuan. Esok pi jaga 1 meter. Oh dia berunda, sipu berunda. Tak reti semacam lagi. Jadi mana kadang-kadang kita sendiri pun di pasar raya kita buat mudah-mudah je. Tapi di pasar raya ni tak macam masjid, dia bergerak. Bergerak ni mana kalau tempat tu orang main ramai, kita lari. Di masjid kita duduk tempat yang sama. Gitu je lah. Ikut esok pi awal-awal lah. Kan di pasar raya kan dia bergerak. Orang ambil gambar tu mungkin masa tengah padat. Lepas tu sekejap, lepas tu dia lari lah masing-masing. Tapi kita saya ceritalah tempat lain saya cerita. Kita kuliah kita masjid surah ke berjemaah ke kita jaga molek. Nanti jaga molek. Ujian daripada Allah sampai ke bila wallahu alam. Atas qada Allah mungkin sampai kiamat. Anak kena bersedia lah. Mungkin sampai kiamat. Ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tahta masyiatillah. Atas kehendak Allah. Bahagian kitanya. Kita usaha molek. Ikut perkataan molek. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan cakap sombong. Jangan cakap sombong. Doa dia orang kan. Doa dia mustajab bulan Ramadan ni. Mudah-mudahan. Kamu kena kawi. Sedap sangat cakap. Kalau kena sungguh mengigar kan. Tak apalah, lebih kepada nakut sikit tak apa. Kita faham dah takut kepada sebab tu tak salah pun. Tak salah tunya. Itu naluri manusia. Dengan takut itulah kita akan berusaha untuk menghindari mudarat atas diri kita. Itu ikhtiar usaha daripada kita yang diperintahkan oleh syarak. Jadi kita pergi pada hak perbuatan manusia yang ikhtiariah. Ke ikhtiariah ni minggu depan tu lah. Tahu? Kita yang kedua lah kita masuk pula dah. Sebab dia ada perbuatan ikhtiariah satu, dia ada perbuatan ittirariyah satu. Ikhtiariah, ittirariyah. Alif da ta ra alif ra ya. Alif da ta ra alif ra ya gitu. Ittirariyah. Ya. Ni ikhtiariyah. Ejaan dia dah ikhtiariyah ni. Satu laginya ittirariyah. Alif da ta ra alif ra ya. Takut aja salah aja. Ittirariyah. Ikhtiariyah satu, ittirariyah. Jadi yang timbul khilafnya adalah perbuatan ikhtiariyah. Ittirariyah tidak ada khilaf antara ahli sunnah, Jabariyah dan Qadariyah. Ittirariyah ahli sunnah sama pegangan, Jabariyah sama je, Qadariyah sama je. Yang khilafnya adalah perbuatan ikhtiariyah. Yang mana kebanyakan kita ni berlaku perbuatan ikhtiariyah. Gerak diam kita memilih. Ittirariyah ni yang ter macam mana? Tersepak, terjatuh, terlatah. Tu ter berlaku panggil tu. Ada ni. Contoh mana ittirariyah? Orang OKU. Kepalanya bergerak-gerak ataupun mana? Parkinson. Apa? Parkinson. Penyakit tu penyakit hak jenis main gusti tu kan, kepala tumbuk kan tu jadi Parkinson apa kan? Mana kepala dia bergerak. Dia bergerak kepala pilihan ke tidak? Tidak panggil ikhtiariyah, bukan bangsa pilihan, ittirariyah. Jadi ittirariyah ni dari segi hukum pun tak ambil salah. Dia semayang. Daripada mula semayang sampai ke salam, kepala dia hangguk gerak. Tapi bukan pilihan panggil ittirariyah. Kalau pilihan, kepala ni anggota besar. Sekali makruh, 2 kali gerak makruh, 3 kali mazhab Syafi'i batal semayang. Tapi hak ittirariyah ni kepala dia bergerak daripada mula takbir sampai ke salam. Tapi ittirariyah syarat tak ambil salah. Semayangnya jalan macam biasa. Itu bab hukum fiqh. Bab pegangan
Ittirariyah sama je ahli sunnah, Jabariyah dan Qadariyah. Yang khilafnya adalah perbuatan ikhtiariyah. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Sadikin, surat 10 baris yang kedua daripada atas. Surat 10 baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu, wajib atas mereka itu, wajib atas orang mukallaf, wajib atas mereka itu, ini wajib atas mukallaf, bahawa percaya. Percaya tu terjemah daripada iman, beriman. Percaya dengan mana beriman akan sirat, iaitu sirat titian, nun titian. Jangan baca titing pula. Titing tak ada dah titing. Titing bola tu lah. Ada dah titing. Dah nun. Titing jadinya. Titian. Titian di atas neraka Jahannam. Iaitu halus titian ni daripada rambut dan tajam daripada pedang. Dan tergelincir atas segala kaki orang kafir dan munafik, maka jatuh mereka itu ke dalam api neraka dan tetap atas titian segala kaki orang mukmin, lalu mereka itu ke dalam syurga. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu, atas mukallaf, orang yang balik berakal, bahawa percaya akan sirat, iaitu titian di atas neraka Jahannam. Titian sirat di mana dibentangkan. Dia sirat ni asal makna jalan. Asal makna jalan sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Ni tunjuki akan kami akan jalan yang betul. Tu asal makna. Sirat ni kalau dari segi lugah asalnya jalan yang terang. Atau asal dia. Ni sirat kena kepada titian yang dibentang tau. Dibentang di atas muka neraka Jahannam. Dipanggil muka ke apa? Di atas belakang neraka Jahannam. Ada kata bukan atas belakang dia, atas muka. Sebab apa? Belah atas sekali. Mana atas neraka Jahannam tu. Sama kita ada kata atas belakang neraka Jahannam. Jadi neraka ni ada 7 lapis. Neraka Jahannam hok lapis atas sekali. Jadi titian sirat ni dibentang atas belakang ke muka ke gitulah. Atas neraka Jahannam lah kita kata. Pada ni. Jadi neraka Jahannam hok neraka lapis atas. Neraka Jahannam turun ke bawah neraka Lazar, turun ke bawah neraka Hutamah, turun ke bawah neraka Sa'ir, bawah lagi Sakar, bawah lagi Jahim, bawah sekali Hawiyah untuk puak munafik. Ada ni. Neraka Jahannam dia ada 7 lapisan kan. Neraka dipanggil 7 lapisan. Syurga dipanggil 7 darajah. Syurga dipanggil 7 darajah. 7 tingkatan apa? 7 pangkat, 7 tingkatan lah. Neraka dia panggil 7 lapisan.
Dia ada 7 lapisan. Neraka Jahannam, Lazza, Hutamah, Sa'ir, Sakar, Jahim dan pula bawah sekali Hawiyah. Kalau kata Lazza untuk Yahudi, Hutamah untuk Nasara. Pandang ni. Dia ada pokok di belakang tu. Bawah sekali neraka Hawiyah. Jadi titiang sirat ni dia dibentang dibentang atas belakang ataupun atas muka neraka Jahannam. Jadi maknanya syurga sebelah sana. Semua akan meniti titiang sirat. Semua akan meniti titiang sirat, termasuk para anbiya. Termasuk para anbiya. Para anbiya, para syuhada terima suratan amalannya tidak. Hisabnya tidak, mizannya tidak. Ni, pada ni. Yang masuk syurga tanpa hisab, dia tidak akan menerima suratan amalan. Dan tidak ada hisab. Dia panggil masuk syurga tanpa hisab. Mana masuk syurga tanpa hisab? Hak tanpa hisab ni tak akan terima suratan amalan. Hak terima suratan amalan, hak ada hisab, hak ada kira bicara. Barulah terima suratan amalan, sama ada ambil dengan tangan kanan ataupun dengan tangan kiri. Siapa yang terima suratan amalan? Hak yang dihisapkan. Masuk syurga tanpa hisab, tidak akan terima suratan amalan, tidak ada hisab dan tidak ada mizan. Tetapi golongan ini akan meniti titiang sirat yang sama, termasuk para rasul dan para anbiya. Semuanya akan meniti titiang sirat, sebab nerakanya sebelah sana. Mana semuanya akan meniti titiang sirat yang dibentang atas neraka Jahannam. Ada ni. Kemudian hak meniti titiang sirat ni lah, hak ni penuh buat you agu ramai. Jadi titiang sirat akan dibentang atas belakang ataupun muka neraka Jahannam, sebab neraka sebelah sana. Mana para anbiya, para mursalin, para nabi, para rasul pun akan melintasi titiang sirat. Sebab syurganya sebelah sana. Dia buat gurau pasal mana? Jangan buat gurau benda akidah, benda gaib jangan buat gurau. Dia buat gurau. Kalau nak buat jahat, dia kata buat jahat benar-benar, jangan buat jahat sikit-sikit. Sebab apa? Biar Tuhan geran, Tuhan pun ambil kita capok dan neraka, terlajak capok masuk syurga, dia kata. Ada ni. Jangan buat jahat sikit. Kalau buat jahat sikit, Tuhan marah sikit. Buat jahat banyak-banyak, biar Tuhan marah sungguh-sungguh, Tuhan pun ambil dia, Tuhan nak baling, nak capok dan neraka. Oleh kerana marah sangat, Tuhan capok kuat sangat ni, tercampok ke syurga. Ni jangan duk main benda akidah ni, boleh cabut iman ni, jangan main. Dia buat Tuhan ni macam dia gandeng ayam berkali. Dia gandeng ayam, kena pasu. Tu dia. Ni Tuhan marah sangat ni, Tuhan marah sangat ni. Sebab jahat dah lalu ni. Tuhan pun ambil, nak campur dalam neraka. Oleh kerana campur tu tanpa kuat, kerana Tuhan marah sangat, akan termasuk dalam syurga. Kata buat gurau benda akidah jangan. Apa dengar gitu, dengar kata syurga sebelah sana. Sebab itulah semua yang masuk syurga akan meniti titiang sirat. Jadi titiang sirat ni hikmah dianya nak menzahirkan macam mana orang yang berjaya, orang yang termasuk dalam golongan yang an-naji, orang yang luluh, orang yang berjaya. Macam mana nak tengok orang yang gagal, orang yang gagal, orang kafir, orang munafik, orang fasik, gagal, kena jatuh dalam neraka. Adapun orang yang beriman ni nak menzahirkan, dia meniti titiang sirat juga, tapi lepas masuk syurga.
Ada ni. Tidak dah tahu lepas. Kalau lalu tengah sirat lepas kedok dah tahu. Lalulah ke? Mana masuk syurga ni? Zahirlah dianya orang yang lepas. Dan nampaklah macam mana orang rugi, orang kafir, orang fasik hok jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab sama-sama melintah ni. Sama-sama melintasi titik yang sirat. Ahli syurga pun melintasi, ahli neraka pun melintasi. Maka ahli syurga melintasinya lepas. Zahirlah lepas. Hak ni jatuh dalam neraka. Nampak zahir ruginya mereka. Itu hikmah dia lah. Kenapa syurga ni titik yang sirat dibentangkan di atas muka neraka. Orang yang ahli syurga pun akan melintasi. Hikmahnya nak menzahirkan bahawa orang ahli syurga ni pun lalu juga titik yang sirat, tetapi berjaya lepas melintasi titik yang sirat. Itu hikmah dia. Kemudian titik yang sirat yang dibentang atas neraka Jahannam ni, dia punya ni panjang dia. Dia punya upah asal lah. Sini dia kata iaitu neraka titik yang sirat halus daripada rambut dan tajam daripada pedang. Itu rupa asal. Halus daripada rambut, tajam daripada mata pedang. Kemudian tak ada tempat megang pula. Dah lah tak ada tempat megang. Malaikat di bawah tu pula tukang kait biar jatuh. Ini hak rupa asal. Kemudian jarak dia pula mana ni? Ala ke naik 1000 tahun, di tengah 1000 tahun, turun 1000 tahun. Tu rupa asal. Tetapi titik sirat akan jadi besar, akan jadi luas kepada ahli syurga, orang soleh. Jauh mana pun sepantas kilat, walaupun jauh mana sekalipun. Sejauh mana sekalipun sepantas kilat. 1000 tahun naik, 1000 tahun tengah, 1000 tahun turun tu hak asal dia gitu jarak dia. Tapi hak orang di syurga melintah sepantas kilat. Melintah pula dengan ada kenderaan dia. Contohnya dengan masjid yang diinfakkan. Jadi masjid ni Tuhan jadikan seperti kapal terbang yang akan bawa melintasi yang sirat. Melintasi dengan binatang korban, melintasi dengan la haula wala quwata illa billah, yang Tuhan jadikan burung untuk bawa melintasi titik yang sirat. Orang yang banyakkan membaca la haula wala quwata illa billah. Ada ni. Atas amalan masing-masing yang bawa meniti titik yang sirat yang besar kepada orang yang soleh dan sepantah kilat kepada orang yang soleh. Jadi orang kafir hok kata titik yang sirat ni halus, mereka akan melintasi juga. Melainkan ada juga orang kafir yang dicampakkan ke neraka tanpa melintasi. Mana orang kafir pun melintasi jugalah. Melintasi itu jatuh berapa kali atas masing-masing lah. Tetapi ada orang kafir yang tidak melintasi, terus dicampak ke dalam neraka. Mana orang kafir pun melintasi, tapi melintasi jatuh ke dalam neraka. Orang yang soleh, orang beriman dan beramal soleh, dia melintah dengan amal ibadah. Bukan hanya masjid sahaja yang diinfakkan, bukan hanya binatang korban sahaja, bukan amal-amal ibadah yang lain. Tapi di antara yang dinyatakan adalah masjid, binatang korban. Ada pula orang tukar ceramah, binatang korban pun hok ambil 7 bahagian lah dia kata. Kalau hanya ambil 1 bahagian,
Lepas tu tak cukup 7 bahagian setahun 7 tahun dah ambil tiap-tiap tahun, tak ada kenderaan dia kata, lepas dah ikut seekor. Kalau kita ambil kambing lalu senang, boleh seekor lalu dah. Dah lembu 7 bahagian 7 tahun baru cukup. Ambil kambing lalu, boleh seekor lalu. Dah kayak gitu. Satu bahagian pun akan jadi kenderaan lah. 7 bahagian lagi besar kenderaan. Dia kata jangan hanya satu bahagian 1 tahun, kena tiap-tiap tahun biar cukup 7 bahagian barulah jadi kenderaan. Kalau 7 bahagian kenderaan yang besar lah jadinya. 1 bahagian pun sudah menjadi kenderaan. Amal-amal ibadah yang lain pun amal-amal ibadah yang lain pun akan menjadi kenderaan untuk meniti titian syirak. Di antaranya masjid lah. Infak buat masjid, infak buat madrasah. Kira-kira kita ni bab-bab infak ni Terengganu ni memang alhamdulillah lah. Bab infak ni laju orang kitanya. Laju. Infak buat masjid ke buat pondok ke laju. Itu semua akan jadi bekalan kita dan akan bawa kita meniti titian sirat. Yang pentingnya akidah kita comel, kita infak ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan tergelincir atas kaki orang kafir dan munafik, maka jatuh mereka itu ke dalam api neraka. Orang kafir, orang munafik. Orang munafik ni, ni kafir lah juga. Munafik ni hak neraka hawiyah. Depan tu ada cerita tu, jadi burung, jadi kuda, kilap seperti kilap menyambar, dia ada cerita di hadapan tu. Jadi segala kaki orang kafir dan munafik, maka jatuh mereka itu ke dalam api neraka. Termasuk juga yang jatuh ke dalam nerakanya adalah orang-orang yang beriman tetapi banyak dosa, akan jatuh ke dalam neraka jahanam. Sini disebut orang kafir je lah, orang munafik. Orang kafir munafik dia jatuh pada neraka bawah lah pulaknya. Tapi melintasi tiang sirat, melintasi neraka jahanam, sampailah ke tempat dia. Kalau munafik, sampailah kepada neraka lapis paling bawah, neraka hawiyah. Orang yang fasik, orang beriman tapi dosa banyak, akan jatuh juga ke dalam neraka jahanam, lapis hak paling atas sekali. Kemudian selama mana berada neraka jahanam, sekadar dosa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap atasnya, atas sirat, segala kaki orang mukmin. Orang mukmin ni, orang mukmin mana yang soleh ni? Mukmin yang asi jatuh juga neraka jahanam. Lalu mereka itu orang mukmin ke dalam syurga, tetapi bersalahan perjalanan orang mukmin sekiranya amal mereka itu meniti perjalanan tiang sirat ni tak sama. Itu dipanggil bersalahan, tak serupa. Bersalahannya macam mana? Setengah mereka itu, setengah kata orang mukmin ni, yang mana perjalanan meniti tiang sirat ni bersalahan ni seperti kilat yang menyambar sekelip mata sampai ke syurga. Dan setengah mereka itu seperti burung yang terbang. Burung yang terbang lambatlah sikit, tapi bukan burung terbang macam terbang atas dunia ni. 1000 tahun naik, 1000 tahun tengah, 1000 tahun turun, bila nak sapa pasti mana pantah lah. Tapi hak paling patah seperti kilat yang menyambar, mana sekelip mata sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah mereka itu seperti kuda yang lari, dan setengah mereka itu seperti orang yang berjalan, dan setengah mereka itu seperti je ni, seperti, bukan sebenar-benar macam atas dunia ni. Kalau berjalan macam atas dunia ni, 1000 tahun naik, 1000 tahun tengah, 1000 tahun turun, ahli syurga ni. Tapi atas tiang sirat 3000 tahun. Allah. Ni seperti, bukan berjalan macam atas dunia ni, seperti. Seperti orang yang berjalan. Dan setengah mereka itu orang mukmin ni merangkak, dan setengah mereka itu mengesok. Merangkak, mengesok.
Macam budak-budak tu lah. Hak merangkak, hak mengesok, hak budak-budak hak baru mengesok. Kalau mengesok rupa mengesok sungguh 3,000 tahun perjalanan tak siapa ya apa dia. Ni seperti saja ni. Demikianlah masing-masing mereka itu, mereka mukmin sebab bersalah amal mereka itu. Ni orang mukmin yang soleh ahli syurga. Mukmin yang asi akan tergelincir jatuh ke dalam neraka jahanam. Orang kafir munafik akan tergelincir jatuh pada neraka yang kekal selama-lamanya. Hak 6 lapis neraka bawah. Hak neraka jahanam lapis atas sekali, itu tempat seksaan orang mukmin yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, diazab dalam neraka jahanam mengikut tempoh dan dosa yang mereka lakukan. Jadi orang kafir munafik jatuh dalam neraka, orang mukmin yang derhaka pun jatuh ke neraka, tapi neraka jahanam. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahawa percayakan telaga Kausar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.